Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian semua. Rahman Allah dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni memang tak ada backup cukup ngam-ngam je. Okey. Allahu Akbar. Okey, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat yang sedang menuju ke tempat kerja dan sedang menghantar anak sekolah dan pelbagai urusan di rumah ataupun di luar rumah, terima kasih kerana sudi hadir dan sama-sama mengimarahkan ataupun meramaikan majlis ilmu Taman Syurga kita yang sementara di dunia ini. Moga-moga dengan itu Allah memilih kita untuk berada di Taman Syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Taman Syurga di dunia dimaksudkan adalah majlis ilmu. Nabi SAW bersabda, Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melihat Taman Syurga, maka singgahlah. Lalu para sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di manakah itu Taman Syurga? Lalu Rasulullah menjawab, hilaku zikri, iaitu majlis zikir ataupun majlis ilmu. Jadi pada pagi yang barakah ini, setiap jam 7 kita menganjurkan Taman Syurga. Siapa yang nak duduk berdiam di dalam ni, siapa yang nak singgah, siapa yang nak mengutip ilmu dan kalam hikmah ataupun motivasi, inspirasi dan sebagainya, itulah namanya Taman Syurga. Tempat kita untuk mencari ketenangan, mencari kekuatan. Kerana al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, sahabat-sahabat. Jadi daripada cahaya, kita dalam keadaan gelap, lalu kita tahu mana kita nak tuju. Dalam keadaan kegelapan, lalu kita nampak cahaya, kita rasa lega, kita rasa tenang, kita rasa boleh bernafas. Sebab itu disebutkan ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi setiap pagi kita mulakan hidup kita dengan cahaya ilmu, dengan cahaya kehidupan. Semoga dengan itu, tuan-puan dan mati Allah sekalian, apa jua ujian yang mendatang, apa jua cabaran, apa jua kesakitan, kepedihan, kelukaan, kita dapat menguruskannya dengan baik. Kita dapat hadapi dengan baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjanjikan bahawa kehidupan ini mudah, senang, gembira, bahagia semata-mata. Tetapi Allah ingatkan di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang mana Allah menciptakan hidup kamu dan mati kamu, liyabluwakum, untuk menguji kamu sebagai satu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang baik amalnya. Jadi sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, dunia ini fana, iaitu akan musnah. Kita pun fana, kita akan mati. Bila kita terlalu pedih, sedih dan sebagainya, ingatlah bahawasanya semua ini sementara. Semua ini sementara. Dan sejauh mana kita melalui sementara-sementara ini, sama ada sementara hidup, sementara bahagia, sementara sakit ni, dengan rasa syukur dan rasa sabar. Dan akhirnya kita jadi hamba Allah yang soleh. Itulah dia, tuan-puan sekalian. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat kedua tu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup kita dan mati kita adalah untuk diuji. Siapakah di kalangan kita yang baik amalnya? Jadi daripada ujian nikmat, ujian gembira, ujian seronok, ujian berjaya, ujian kaya, ujian masyhur, ujian kuasa, itu yang seronok-seronokan. Siapa yang berjaya melalui ujian-ujian itu dan ahsanu amala, amalannya baik, solatnya pun boleh terjaga, sedekahnya pun banyak, zikrullahnya pun khusyuk, auratnya pun terjaga. Maksud daripada ujian nikmat, dan dia menjadi orang yang amalnya soleh, orang soleh. Subhanallah. Manakala melalui ujian apa? Kecewa, sakit, terduduk, bankrupt, terhina, semua ujian yang kita tak suka tu, yang sedih tu,
Adakah kita mampu menjadi hamba Allah yang soleh? Itulah kayu ukur sama ada kita berjaya atau tidak dengan kedua ujian itu. Sama ada ujian nikmat ataupun ujian musibah, ujian yang keperitan tu. Sebab apa? Allah nak tengok liyabluwakum, sebagai satu ujian bagi kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang baik amalnya, yang terbaik amalnya. Jadi nak tengok diri kita sekarang. Kita kena buat penilaian kat atas diri kita. Sekarang ni bagaimana diri kita? Terbaik tak solat kita? Terbaik tak pakaian kita? Terbaik tak akhlak kita? Bukan nak cakap terbaik, baik tak? Akhlak kita baik ke tak? Percakapan kita baik tak? Pekerjaan kita baik ke tidak? Kita kerja dengan baik, dengan betul-betul atau tidak? Kita jadi anak yang baik ke tidak? Kita jadi isteri yang baik atau tidak? Jadi suami yang baik atau tidak? Jadi ibu ayah yang baik atau tidak? Allah Subhanahu Wa Taala tidak menuntut untuk kita jadi sempurna. Sebab memang manusia tidak sempurna. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, manusia itu khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dha'if. Memang Allah ciptakan kita ini dha'if, lemah. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia itu halu'a, iaitu keluh kesah, resah gelisah. Ya, kita selalu kan, mungkin pagi tenang, tengah hari adalah benda yang keluh kesah. Allah Nabi SAW bersabda, al-insanu la yakhlu anil khati' wa nisyan. Manusia tidak sunyi, tak akan lepas daripada buat salah, buat kesilapan, dan juga daripada lupa. Lupa tanggungjawab, lupa nak bersyukur, lupa nak bersabar, lupa nak bersangka baik. Tuan-puan sekalian, itulah ciptaan kita. Sebab itu bukan sempurna yang Allah tuntut. Bukan sempurna yang Allah tuntut, tetapi usaha. Allah memandang usaha kita. Allah memandang bagaimana kita berusaha untuk jadi lebih baik. Kadang-kadang hari ini lebih baik daripada semalam, tiba besok lebih buruk pula. Kejap baik, kejap buruk, kejap baik, kejap buruk. Tapi tak pernah berhenti berusaha. Tidak pernah kata, buruk-buruk je lah. Dah aku ni pelaku maksiat-maksiat je lah. Aku ni dah bodoh-bodoh je lah. Aku ni dah, musnah. Musnah. Tidak. Tapi kita sentiasa berusaha. Berjaya atau tidak, bukan ukurannya. Tapi berusahalah jadi baik. Jangan fokus kepada hasil. Sebab takut kita sentiasa kecewa. Sebab kita selalu expect, kita selalu target the best. Tapi rupanya kita tak boleh jadi the best. Kita dah cuba dah ni nak perform. Tiba-tiba, kenapa tak perform? Kenapa aku berdebar sangat tadi? Kenapa kita pun rasa tertekan. Tapi kalau kita tengok, aku dah berusaha dah. Dah buat latihan, dah buat skrip, aku dah prepare. Tapi nak macam mana? Kita pun bahagialah dengan usaha yang kita buat. Tapi kalau tak berusaha, lepas tu result pun negatif, masa tu kita kena perbaiki diri, sedar diri, muhasabah diri. Memang padan lah, aku pun tak usaha. Padan macam tu. Kan kalau elok pula jadi bangga, riak, tak tentu arah. Maksudnya tuan-puan sekalian, kita akan kurang less pressure, tekanan dalam diri bila kita fokus kepada usaha yang kita buat. Hasil tu soalannya terserahlah pada Allah. Kalau Allah dah takdirkan begitu hasilnya selepas kita usaha, kita pun pujuk diri, tak apa, usaha lagi, insya-Allah akan datang, akan berjaya, akan lebih cemerlang. Dan yang penting kita rasa walaupun kurang berjaya, tapi sebab kita dah berusaha, kawan-kawannya aku dah berusaha lebih, dah ada peningkatan, kita gembira dan bahagia dengan usaha. Seriously tuan-puan sekalian, berbahagia dan bergembiralah dengan usaha yang kita buat. Bukan fokus kepada hasil. Allah juga sentiasa melihat usaha hamba-Nya untuk bertaubat, usaha hamba-Nya untuk berhijrah, usaha hamba-Nya untuk istiqamah. Sebab itu kalau orang tanya saya soalan, Ustazah, macam mana nak istiqamah? Maksudnya nak berterusan je amalan. Saya kata puan-puan akan terus kecewa kalau puan menilai kepada hasil. Sebab kalau puan perasan, puan ada harinya puan okey solat awal waktu, ada harinya dah mula lambat balik.
Ada harinya zikir bagus, ada harinya tak. Ada harinya baca Quran banyak, ada harinya tak. Jadi apa yang perlu kita buat adalah sentiasa berusaha memperbaiki. Selagi mana kita ada rasa bersalah masa solat lambat, alhamdulillah. Selagi mana kita cuba esok ubah baiki, alhamdulillah. Maksudnya kita sentiasa berjuang, sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik. Jadi tuan-puan saya, selamat hari Selasa yang barokah. Kita ada lagi tambahan hari yang Allah berikan, nyawa yang Allah sambungkan, nafas yang kita hela yang Allah izinkan lagi untuk kita tarik dan hembus, bermaksud kita ada peluang lagi untuk jadi yang lebih baik daripada diri, perbandingan diri kita. Jangan banding orang lain, bukan banding dengan orang lain. Kita buat perbandingan diri sendiri untuk jadi lebih baik. Perbandingan diri sendiri, bukan buat perbandingan dengan orang luar. Tapi kalau orang tu bagus apa semua, kita nak buat perbandingan dari sudut positif, okey je. Sahabat-sahabat, Masya Allah, terima kasih semua yang hadir dan menyokong dan memahami bahawa perjuangan dakwah kita di media sosial ini perjuangan kita bersama. Terima kasih di atas segala sokongan. Kehadiran anda sangat dihargai, dan Allah rakam, Allah mencatatnya melalui para malaikatnya bahawa kita berdiam dan kita hadir majlis ilmu. Kemudian seterusnya, marilah sama-sama kita menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai pejuang dakwah media sosial, yang mana berjuang dengan tab-tab target 1 million. Terima kasih TikTok dah 2,000 lebih. Share link kita punya live dalam grup Telegram, dalam grup WhatsApp. Itu di antara cara yang berkesan. Sebab ada orang dia share link live kuliah di media sosial, tapi orang tetap tak nampak juga. Jadi insyaAllah cuba share di grup WhatsApp. Ada berapa grup WhatsApp? 200. Cuba share. Sambil-sambil anda dengar, sambil-sambil tu jalankan kita punya perjuangan, peranan masing-masing. Yang bagi emoji, yang bagi komen, yang bagi doa, yang bagi gift, yang bagi star, semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima. Allahumma taqabbal minna a'malana. Ya Allah, terimalah amalan kami ini, ya Allah. Bila kita tekan butang share, buat apa tu, kita niatkan, ya Allah, ini adalah ibadahku, ini adalah sumbanganku untuk dakwah agamamu. Semoga tersebarnya lebih banyak kebaikan. Dan yakin, tuan-puan sekalian, yakin, jangan ragu-ragu, bersangka baik dengan Allah. Allah memberikan kita pahala. Awal-awal pagi Allah dah beri kita pahala. Alhamdulillah, muslimin muslimat. Seterusnya kita akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita baca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liraba'san shadidan min mu'minin wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah, min amrina rasyada, dalam semua urusan kami ya Allah, dalam setiap urusan kami ya Allah, urusan hidup kami, urusan mati kami, urusan barzah kami, urusan di mahsyar kami ya Allah, rasyada, berikanlah dalam setiap urusan kami itu petunjukmu yang jelas, perlindunganmu, pertolonganmu ya Allah, bimbinganmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat yang dikasihi lagi dihormati, seterusnya kita bacakan doa selepas membaca Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Betul lah, saya belum baca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Terima kasih. Baca 10 ayat awal je. Terima kasih yang ingatkan. Hai, Masya Allah. Terima kasih. 10 ayat terakhir ya, surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, kita baru selesai membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir suratul Kahfi, yang mana keduanya adalah wasiat Nabi dengan kita beramal dengan dua amalan, iaitu baca 10 ayat awal dan baca 10 ayat akhir. 10 ayat awal dituntut untuk menghafal, 10 ayat akhir dituntut untuk membaca. Maka kita akan dilindungi daripada segala fitnah akhir zaman, ujian, cabaran, dugaan, tipu daya akhir zaman, dan juga yang paling utama Nabi menyebutkan kita akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Baik, saya tengok di IG, saya tak sempat baca. Di TikTok komen sangat laju, tak sempat baca. Di FB pun laju komen, saya pun tak sempat nak baca. Tetapi di IG, komen-komen di IG dia bergerak perlahan, so saya sempat baca. Ada dah beberapa komen di IG berkaitan dengan Ustazah saya dalam musibah berat, lepas tu dia buat emoji nangis. Ada yang Ustazah doakan saya nak mulakan balik kehidupan hidup saya untuk supaya saya dapat bahagia, nak mulakan kembali, nak reset kembali kehidupan. Subhanallah, semua ini sangat bagus, nak reset balik kehidupan, nak lupakan yang lalu kan. Lepas tu nak plan what's next, seterusnya nak buat apa, lepas tu nak bangkit kembali. Okey, ini sangat bagus. Saya akan kongsikan beberapa perkara. Okey, sebelum tu Encik, sebenarnya saya asyik terlupa, perasan tak lampu situ. Sebenarnya lama dah sebenarnya. Bila saya duduk sini, saya menghadap, mata saya jadi macam macam mana dia jadi terganggu lah mata tu, macam flashback. Sebenarnya dah lama, dah berapa bulan dah dia lilap-lilap lampu tu. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah. Baik, pertama, yang sedang dalam ujian dan musibat yang berat, dengan emoji nangis, saya bergau saya sedang ni. Subhanallah, kenapa saya mulakan kuliah pagi ni dengan majlis zikir? Kenapa? Subhanallah, muslimin muslimat, saya sebutkan dan kita semua kena faham, yang tulis tadi tu, yang tengah menangis, yang tengah ada masalah ke tak ada masalah, cuba dengar betul-betul. Ini adalah kalam hukama dan kalam ulama. Dia antara punca utama, dan kita sebutkan itulah punca utama. Punca utama manusia rapuh hatinya dengan segala ujiannya. Subhanallah, saya bukan judge. Sebut anda rapuh, anda mudah koyak, anda lemah. Ini bukan judge. Ini bukan menghukumi ataupun menghakimi siapa anda. Saya tak tahu latar belakang anda, background.
Boleh jadi kenapa jiwa terlalu sensitif background, ada traumatik, ada fobia, ada tekanan, wallahu alam. Tetapi saya bersetuju dengan kata-kata hukama yang mana ia juga adalah mafhum daripada hadis Nabi SAW. Ia juga adalah mafhum daripada hadis Nabi. Ia memang hadis Nabi, tuan-puan sekalian. Saya akan sebut hadis Nabi selepas saya sebutkan kata-kata ini. Punca utama manusia menderita hidup di dunia. Punca utama manusia mudah dan berlama dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Punca utama manusia berputus asa. Punca utama segala yang perik, sedih, yang berlebihan. Normal kita sedih. Benda sedih, sedihlah. Okey, itu fitrah. Maka kena sedihlah. Normal kalau kita berputus asa sekejap, lepas tu kita bangkit semula. Maksudnya, yang tak normal, yang tidak sepatutnya adalah berlama-lama. Berlama-lama sampai kita hilang kawalan diri, sampai kita hilang arah tujuan hidup. Okey, baik. Perhatikan ayat yang saya nak sebutkan ini. Puncanya adalah apa dia? Kecintaan yang sangat besar terhadap dunia. Para ulama kata itulah kerosakan utama seseorang manusia apabila dalam hatinya kecintaan yang sangat besar terhadap dunia. Sabar dulu, dengar dulu penjelasan saya. Nabi SAW bersabda, akan tiba masanya umat Islam akan dikerumuni oleh para musuh-musuh Islam akan mengerumuni. Maksud mengerumuni, dan Nabi sebut ibarat orang yang sedang kelaparan. Ini hadis yang sahih. Ibarat orang yang sedang kelaparan, lapar, mengerumuni makanan. Macam mana orang yang lapar, lepas tu tiba ada makanan, ramai, mungkin 10 orang yang lapar, mungkin 20, mungkin 30 orang lapar, tiba-tiba dikeluarkan makanan. Mereka akan makan dengan rakus. Mereka akan makan dengan bersungguh-sungguh. Mereka akan makan dengan sepenuh hati sebab tengah kelaparan. Nabi kata akan tiba saatnya umat Islam, umatku akan dikerumuni para musuh-musuh agama Allah. Daripada Yahudi, Nasrani dan sebagainya akan mengerumuni. Ibarat orang yang lapar mengerumuni makanan. Lalu ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kerana jumlah kita sedikit ketika itu? Nabi jawab, tidak. Bahkan jumlah kamu begitu banyak. Namun banyaknya umat Islam, umatku ketika itu ibarat buih di lautan. Nabi kata, ibarat buih di lautan. Cuba tengok buih, berapa lama buih boleh bertahan? Tak sampai hanya berapa saat. Ombak, buih pun hilang. Ombak, ada buih pun hilang. Maksudnya betapa rapuhnya umat akhir zaman. Kita lah umat akhir zaman, bukan orang lain. Kita dah berada di akhir zaman. Bukan generasi, bukan cerita pasal anak cucu kita, bukan generasi seterusnya. Kita. Saya juga sedang menunjukkan apa yang saya sebut ni pada diri saya sendiri. Nabi kata, bukan kerana kamu sedikit, bahkan kamu ramai. Jumlah kamu antara yang teramai di dunia. Umat Islam teramai di dunia. Lepas tu Nabi pun menyebut. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa jadi begitu? Bukan sebab jumlah, bukan sekian. Nabi kata kerana umatku ditimpa dua penyakit. Penyakit waham. Apakah penyakit waham itu? Wahan. Apakah penyakit wahan itu? Lalu Nabi menyebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi kata dua penyakit utama yang akan membebankan umatku, yang akan merosakkan umatku. Hubbud dunya, terlalu mencintai dunia, wa karahiyatul maut, dan bencikan kematian. Sanggup buat apa saja supaya tak mati. Sanggup buat apa saja untuk pastikan sehat, kuat. Sanggup buat apa saja walaupun benda khurafat. Dan takut kematian, kita semua takut mati. Mustahil kalau kita tak takut nak mati anytime, dah ready. Mesti ada ketakutan. Ketakutan tu kita bayangkan macam mana nyawa keluar daripada kaki, naik ke atas. Ui, kita rasa sakit. Ui, takutnya menghadapi kematian. Tapi orang beriman menghadapi kematian dengan buat persiapan. Dan orang yang ketakutan yang tidak fitrah, ketakutan yang dimurkai ataupun tercela adalah takut mati tapi tak buat persiapan, tak nak hijrah, tak nak buat perubahan. Tuan-puan sekalian, cuba fokus perkataan pertama dan hadis Nabi dah sebut punca utama penyakit umat akhir zaman adalah dua ni.
hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat mencintai dunia dan membenci ataupun terlalu takut kematian. Takut bukan yang betul. Takut yang betul adalah buat persiapan. Jaga semayang, hijrah, tutup aurat, jaga solat, jaga ikhtilat pergaulan. Jagalah semampu yang boleh. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kenapa manusia banyak kecewa? Sebab dalam hati kita sangat mencintai dunia ni. Contoh, Allah uji dengan kita bercinta, lepas tu dah lama bercinta, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba curang. Orang yang kita bercinta tu curang. Kita frust, kita kecewa, kita rasa trauma. Lepas tu sampai ada remaja hari ini kerana putus cinta bunuh diri, kerana putus cinta berhenti belajar, stres, depression, berhenti belajar. Ada kaitan tak dengan cinta dunia? Ada kaitan. Yang putus cinta itu manusia itu bahagian daripada dunia. Yang kita dambakan itu kasih sayang itu bahagian daripada dunia. Subhanallah. Tapi kalau kita belajar menuntut ilmu, kita tahu akhirat yang kekal abadi. Lalu keperitan tu memang perit, sedih, menangis, frust, tertonggeng, silakan. Bukan kata tak boleh. Memang itu sifat manusia. Ya Allah, sedihnya. Apa semua nangis. Lepas tu, ya Allah, mudah-mudahan daripada ujian ini, ya Allah, Engkau menggantikan yang lebih baik. Engkau menemukanku jodoh yang lebih baik. Ya Allah, moga-moga dengan ujian ni boleh dapat syurga-Mu. Nampak tak? Bagaimana kita belajar daripada ujian dunia dapat akhirat. Ujian dunia dapat akhirat. Ujian dunia kita nampak akhirat. Kita dapat dan nampak akhirat. Macam mana nak jadikan ujian dunia asbab untuk dapat syurga? Tidak ada cara lain melalui cara ilmu. Ada kata, Ustazah, saya bukan cintakan dunia. Saya bekerja, berusaha untuk tanggung nafkah. Tetapi saya cuba berniaga tak jadi juga. Saya memang tertekan, depression, rasa nak bunuh diri. Sekarang ni orang selalu sebut pasal bunuh diri. Senang-senang, simply je. Tapi sebenarnya tak kuat pun nak bunuh diri. Mulut je cakap pasal nak bunuh diri. Saya rasa saya dah tak boleh dah. Saya rasa saya nak bunuh diri. Saya tak boleh nak hadap anak sekian-sekian. Tuan-puan dimati Allah sekalian, contoh situasi begini, adakah saya nak sebut pada dia, encik ni terlalu cintai dunia ni? Mana ada saya cintakan dunia? Saya tak cintakan dunia pun. Bahkan tak ada apa-apa pun kat rumah. Saya bukan ada kereta, saya bukan ada ni, tak ada apa dunia ni. Saya cuma perlukan ni. Saya kata, okey, macam mana nak kaitkan dengan mencintai dunia tu? Okey, kita kata, okey, encik, memang encik sedang berusaha dah. Encik berusaha bersungguh-sungguh cari rezeki. Patut Allah uji sekarang. Saya akan kaitkan dengan apa? Sekarang mari kita tengok sejauh mana dunia ini, sama ada ujian-ujian yang encik hadapi sekarang mendekatkan kepada Allah, membuatkan encik mencari Allah sungguh-sungguh, ataupun tetap mencari dan berusaha mengejar dunia yang encik cuba usaha setiap hari tetapi tak dapat. Lepas tu dia senyap. Yelah, saya kena bekerja. Betul tuan. Tuan bekerja cari rezeki. Rezeki siapa punya? Siapa pemilik rezeki? Allah Ar-Razak. Allah lah yang memiliki rezeki, tuan-puan sekalian. Saya kata, seimbang tak di antara encik mencari rezeki dengan encik mencari pemilik rezeki? Sebab bimbang kerana rezeki yang kita kejar-kejar, lalu Allah tengok kita lupakannya, sehingga kan Allah tidak beri rezeki itu supaya kita tidak terus melupakannya. Faham maksud saya cuba sampaikan? Kita cari rezeki, tapi kita cari tak pemberi rezeki? Kenapa Allah kadang-kadang menahan rezeki daripada kita? Supaya kita tidak terus lalai dan leka. Allah menahan kita daripada terus menjauhkan diri daripadanya. Akhirnya apa yang berlaku kepada encik sekarang? Ada pertemuan dengan saya, tak disangka-sangka. Lalu saya sampaikan perkara ini supaya insya-Allah jika encik betul-betul cari Allah, taubat dengan segala dosa yang kita buat, amalan, baca zikir ataupun apa saja, minta sungguh-sungguh, ya Allah, Engkaulah pemilik rezeki. Aku datang kepadamu dengan lemah, dengan tidak berdaya, ya Allah. Hanya kepadamu lah aku berserah, ya Allah.
dan aku tidak pernah bersangka buruk kepadamu dan tidak pernah berputus asa denganmu, ya Allah. Aku yakin, ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Maha Belas Kasihan, ya Allah. Kasihanilah hamba-Mu ini, ya Allah. Aku letih, ya Allah. Aku lemah, ya Allah. Aku sedih, ya Allah, melihat anak-anakku yang berkeinginan itu ini aku tak mampu, ya Allah. Keperluan asas pun aku tak mampu beli dan aku sedang meminta-minta daripada hamba-Mu, ya Allah. Subhanallah, betul-betul cari Allah. Tuan-puan sekalian, sebenarnya Allah sangat merindukan kita punya aduan, kita punya keluhan. Saya nak menjawab tadi, ada yang tanya, Ustazah, saya dah musibah berat, tolonglah saya, tolonglah. Saya nak bertanya kembali, sejauh mana kita betul-betul terduduk sampai kita tak mampu nak bangun depan Allah. Duduk atas sejadah, menangis, lepas tu menyuruh nama Allah. Ya Allah, ya Allah, aku sakit, ya Allah. Ya Allah, aku penat, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengasih. Oh, meluah. Subhanallah. Allah tidak pernah judge kita. Allah tidak pernah menghakimi kita. Allah paling memahami kita. Allah paling tahu apa yang kita lalui, apa yang terkandung dalam hati kita. Dan Allah lah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Allah lah yang boleh membantu kita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, setelah kita mengadu kembali pada Allah, bertaubat, hijrah, janji dengan Allah, ya Allah, aku berjanji, ya Allah, aku berjanji. Tuan-puan sekalian, saat saya diberi ujian, saat kita diberi ujian, sebenarnya bagus kalau kita mengaku dosa. Bagus sangat kita mengaku dosa. Walaupun benar ujian bukan semata-mata sebab Allah nak hapuskan dosa kita, ujian juga untuk menaikkan darjat kita. Tetapi bila kita mengaku bahawa kita hamba Allah yang berdosa, sebagaimana doa Nabi Yunus, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku menzalimi diriku dengan dosa-dosaku. Wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Ustaz, saya nak hadis Nabi yang berkaitan dengan zikir Nabi Yunus alaihi salam. Masya-Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah. Kenapa zikir Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak sebutkan begini. Cuba fahami. Subhanallah, apabila kita timpa ujian kecil ke besar, kita rasa ujian itu sebab memang kita layak dan sebab kita berdosa. Why? Sebab dengan cara tersebut kita akan merendah diri dengan Allah. Dan kita tidak kuat, kita tidak terlalu memberontak dengan Allah di atas ujian. Dan kita jadi tak mempertikaikan. Dan kita akan jadi rasa tawaduk dan rasa lemah di hadapan Allah. Contoh, kita ditimpa ujian, lepas tu kita terus, ya Allah, aku tahu, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Macam tu. Contoh, saya bagi contoh. Ya Allah, aku tahu aku banyak dosa, ya Allah. Aku tahu, ya Allah, ujian ni membersihkan dosa-dosaku, ya Allah. Namun, ya Allah, aku tak kuat untuk hadapinya. Luahlah. Tuan-puan sekalian, kalau kita luah kepada manusia, saya tak mampu. Manusia kadang judge kita. Saya tak kuat. Kadang manusia mungkin judge, kau ni tak redha dengan ujian Allah. Ya Allah, itu pula yang, sebab bukan semua orang bijak menentukan kata-kata. Bukan semua orang tahu nak keluarkan perkataan apa yang terbaik waktu kita tengah menangis-nangis, meronta-ronta tu. Faham? Bukan semua orang mampu mengeluarkan dan memberi ketenangan. Kadang dia orang berusaha, tapi nak macam mana tak reti nak nyusun kata-kata. Jadi jangan salahkan orang. Kita mengharapkan dia akan beri kekuatan, tibanya dia melemahkan lagi kata-kata manusia. Tapi dengan Allah kita boleh sebut apa saja, tuan-puan sekalian. Boleh sebut. Ya Allah, aku dah tak mampu, ya Allah, aku dah tak mampu. Kan? Kalau kita sebut dekat manusia, ya saya dah tak mampu, saya dah tak mampu. Manusia kan kata, apa ni, macam tak ada iman ni. Boleh jadilah. Kau tak cakap dekat mulut, dalam hati. Ataupun dalam hati teruk benar ni. Jangan. Tapi dengan Allah, sebenarnya itu cara kita bermanja dengan Allah. Dengan kita cakap kita tak mampu, tapi bukanlah kita pertikaikan Allah.
Allah beri kita ujian yang membuatkan kita tak mampu, sebab Allah dah sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak kami membebani, kami tak akan bebankan satu ujian, satu amanah, satu kerja, melainkan ia adalah mengikut kesanggupan ataupun mengikut kemampuan. Tetapi kita nak manja dengan Allah, kita rasa berat sangat. Ya Allah, aku tak mampu. Ya Allah, aku penat. Ya Allah, aku dah penat dengan semua ni. Ya Allah, aku sakit. Ya Allah. Macam itulah kan. Kita luar-luar, lepas tu, ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, Kaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Aku mohon pertolonganmu, petunjukmu, tunjukkanlah kepadaku apa yang perlu aku buat ni. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku bela. Ya Allah, aku bela. Tak tahu mana nak mula. Subhanallah. Jadi Allah tak judge kita, Allah tak menghakimi kita. Allah suka sangat kita ini sebut-sebut kelemahan kita di depan Allah. Allah suka bila kita menunjukkan kita tak berdaya, kita kita tak mampu. Memang kita tak berdaya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan daripada Allah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, saya nak bacakan hadis yang berkaitan dengan yang mana Nabi SAW bersabda dengan kelebihan doa Nabi Yunus alaihi salam. Okey, Nabi SAW bersabda, da'watu Zinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Masya Allah. Okey, sama-sama kita tengok apakah yang dimaksudkan daripada hadis Nabi ini. Nabi bersabda, doa Dhunnun, iaitu Nabi Yunus alaihi salam, ketika ia berdoa di dalam perut ikan paus adalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi bersabda, sesungguhnya tidaklah seorang Muslim, kitalah, yang berdoa dengannya dalam suatu musibah ataupun suatu masalah dalam ujian, melainkan Allah akan kabulkan baginya permintaannya. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi sebut apa? Nabi sebut tidaklah seorang Muslim. Maksudnya tidaklah, Nabi memulakan nafiah tu maksudnya pasti. Soalannya pasti. Dengar betul-betul ayat ni, saya ulang lagi. Nabi sebut tidaklah seorang Muslim yang apabila dia ditimpa musibah, ujian, lalu dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, melainkan Allah pasti makbulkan permintaannya, Allah pasti makbulkan doanya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita sebut la ilaha illa anta, la, tiada, ilaha, Tuhan ataupun sembahan ataupun ilaha, tempat bergantung ataupun tempat mengadu, tempat mengharap, tempat memohon pertolongan, tiadalah tempat kita memohon perlindungan, la ilaha illa anta, kecualimu ya Allah. Jadi bila sebut la ilaha illa anta, tiada ilah, tiada Tuhan, tiada disembah, tiada tempat minta tolong dan lain-lain, illa anta, kecualimu ya Allah. Subhanaka, maha sucimu ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, aku menzalimi diriku. Kuntu minaz zalimin, aku zalim ya Allah. Apa maksud kita menzalimi diri kita? Contoh tuan-puan sekalian, saya ambil, tak apalah, saya ambil ni, saya ambil kertas ni. Okey, saya ambil kertas ni kan, lepas tu saya ketuk kepala saya. Ketuk. Kertas tak sakit sangat, tapi kalau banyak-banyak sakit jugalah. Saya ketuk. Mungkin apa yang anda boleh cakap pada saya? Kenapa Ustazah duk zalim diri sendiri tu? Kenapa duk sakitkan diri sendiri? Kenapa duk aniaya diri sendiri tu? Saya pun ketuk lagi. Bayangkan kalau saya ketuk guna lesung batu, berdarah-darah. Ketuk. Itu adalah penganiayaan, kezaliman diri sendiri yang secara zahir, yang boleh dilihat, yang boleh dinampak dengan mata, dengan darah mengalir, ketuk-ketuk. Kata kenapa tu? Menzalimi.
Jadi itu kita zalim diri kita. Kalau zalim orang lain, kita ambil lesung batu, kita ketuk kepala orang. Kenapa tu? Menganiaya, menzalimi orang lain, ketuk kepala. Apa maksud subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Maha sucimu ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku. Kita menzalimi diri kita dengan apa? Dengan dosa-dosa kita. Tapi tak dilihat, tak nampak. Setiap kali kita buat dosa, kita zalim diri kita. Sebab setiap kali itu hati kita semakin hitam. Bermaksud hati kita juga semakin resah gelisah. Dan setiap kali kita melakukan dosa, kita telah menempah tiket-tiket ke neraka. Itulah kezaliman yang paling berat dan dahsyat manusia melakukan kepada dirinya. Manusia menganiaya diri dan menzalimi diri, menyakiti diri ada dengan dosanya. Daripada dosanya tersebut, maka bertambahlah tiket-tiket ke neraka, tempat penganiayaan diri paling dahsyat. Apabila seseorang manusia diheret dicampak pada neraka, ketika itu manusia tidak akan mampu untuk berkata, ya Allah, na'udzubillah je, contoh sebut, ya Allah engkau zalim, engkau campakkan aku ke neraka. Kenapa engkau buat aku macam ni? Tidak. Berada di mahsyar kelak, manusia tidak akan mampu menyalahkan sesiapa melainkan dirinya. Sebab ketika itu buku amalan dibuka, segala catatan dosa dan pahala. Dan ketika itu tidak ada excuse, tidak ada alasan. Tidak boleh nak lari dah daripada dosa sendiri. Di dunia boleh lari lagi, boleh sembunyi lagi, orang tak tahu kita buat maksiat senyap-senyap waktu malam, kan, orang tak tahu sekian-sekian. Tetapi tuan-puan sekalian, di akhirat kelak, manusia tidak boleh menyalahkan lagi, sebab sudah terpampang jelas dan tidak boleh dinafikan itu dosa yang dilakukan. Dan penganiayaan, kezaliman yang paling dahsyat manusia lakukan terhadap dirinya adalah mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Dan ketika dicampakkan dalam neraka itu, dalam keadaan dia sedar bahawa dia layak dicampak dalam neraka kerana dosa-dosanya. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita dalam keadaan kesusahan, kesedihan, keperitan, sebagaimana ujian Nabi Yunus AS di dalam perut ikan nun di bawah dasar laut yang gelap gelita, tak ada makan, tak ada minum. Nabi Yunus saban hari dalam keadaan makin lemah, tak ada udara, tak ada cahaya. Nabi Yunus membacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku menzalimi diriku ya Allah. Aku berbuat sesuatu yang salah, lalu mendatangkan murka-Mu ya Allah. Tidak ada kezaliman yang lebih dahsyat melainkan kita menzalimi diri kita dengan kita menjemput murka Allah. Sepatutnya hidup kita menjemput kasih sayang Allah. Kita mendambakan perhatian Allah, pertolongan Allah. Tapi bila kita buat maksiat, kita sedang membuka ruang kita dimurkai dan dibenci. Dimurkai oleh Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itu bila sebut subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan Nabi sebut, tidaklah seorang Muslim bila membaca zikir Nabi Yunus AS ini, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, melainkan Allah pasti makbulkan doanya. Jadi kepada yang tadi duduk luar masalah, kata nak start up balik hidup, nak move on, nak sekian-sekian, kalau tak tahu di mana nak bermula, bermulalah dengan zikir ini. Jadi saya nak ajak tuan-puan sekalian, kita baca zikir ini 10 kali. Boleh ya? Sekarang anda sedang buat apa? Mungkin sedang drive, sedang sedih, sedang apa, sedang berjalan, sedang buat kerja. Sambil-sambil tu ikut dan cuba khusyuk dalam hati, hadirkan maksud dia. Hadirkan maksud la ilaha illa anta, tiada ilah, tiada sembahan, tiada Tuhan melainkan-Mu ya Allah. Tiada tempat bergantung, tiada tempat mengadu. Subhanaka, maha suci-Mu ya Allah, inni, sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, menzalimi diriku. Kita sentiasa menzalimi diri kita daripada start balik sampai sekarang. Terlalu banyak yang kita sakiti diri kita sendiri. Kita sendiri yang menyakiti diri kita dengan dosa, dengan sesuatu yang Allah murka. So jangan salahkan orang, kita yang menzalimi diri kita sebelum orang menzalimi kita. Memang ada orang yang aniaya kita, orang yang khianat kita, orang yang mungkin janji kita, orang yang sakiti kita. Tetapi sebelum manusia menyakiti kita, kita dulu menyakiti diri sendiri dengan dosa-dosa kita. Jadi sama-sama kita baca 10 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak rap sikit ayat tadi tu. Punca segala keperitan, kesedihan yang berlarutan, punca kerapuhan jiwa, punca hati kita mudah koyak, punca kita terlalu sensitif, punca kita selalu fikir bukan-bukan. Saya nak kembali apa yang disebutkan, dan saya dah bacakan hadis tu. Siapa yang baru masuk, sebab saya tengok TikTok ni hampir 5K ni, ramai baru masuk, tak dengar daripada awal. Yang mana Nabi sebut punca utama umat akhir zaman menjadi umat yang lemah. Lemah semua. Jiwa lemah, mudah koyak, mental lemah, mudah stres, kan? Fizikal lemah, tak kuat, buat kerja sikit dah penat, solat sikit ngantuk, baca Quran ngantuk, semua lemah lah. Nabi sebut apa? Hubbud dunya, mencintai dunia, terlalu mencintai dunia. Tuan-puan sekalian, contoh ya, contoh, kita ini sangat mencintai dunia. Ada orang hina kita, terus down. Terus down. Orang hina kita, orang malukan kita, terus down. Okey, down sekejap, okey, ni down yang sampai hilang kawalan marah, hilang kawalan diri. Dia tu ingat dia tu mulia sangat. Oh, hina orang, ya, marah. Okey, tuan-puan sekalian. Tapi kalau kita tidak dihinggapi penyakit cintakan dunia, termasuk mencintai diri kita, terlalu mencintai maruah diri, terlalu, kita kena pelihara maruah diri, pertahankan maruah diri, tapi bukan dengan cara sampai kita ini membenarkan diri ini mudah koyak. Tapi bagi setengah orang ya, bila dia dihina, okey, tak apalah. Sebenarnya kalau dia tahu tentang diri saya yang sebenarnya saya lebih hina daripada apa yang dihinakan. Nampak tak? Ada orang hina kita, kita pun terus cakap, sebenarnya saya lebih hina daripada apa yang dia sebut. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Memang berat apa yang dihinakan, tapi mudah-mudahan dengan ini Allah beriku pahala sabar. Subhanallah. Contoh yang lain, ada orang kata kita bodoh, contoh. Lepas tu kita memanglah geram. Kita pun, sebenarnya kebodohan aku lebih banyak daripada ini. Sebenarnya aku lebih bodoh daripada yang dia sangkakan. Memang tak ada ilmu, memang jahil. Jadi aku maafkan dia, ya Allah. Aku maafkan apa kata dia. Contoh yang lain, ada barang kita hilang. Memanglah sedih, kita wajar bersedih, kita boleh bersedih, tetapi kita seru segera, ya Allah, itu bahagian dunia, segalanya milikmu ya Allah ya Malik. Engkau yang memiliki segalanya. Engkau telah memberikan pinjaman handset tu dah 2 tahun dah. 2 tahun dah aku guna, dan saatnya engkau nak mengambil, walaupun dengan cara hilang macam ni ya Allah, dengan gambar-gambar kenangan yang banyak. Dengan itu saya bagi contoh ya, dengan gambar kenangan yang banyak, ya Allah, sedihnya ya Allah, tapi aku redha ya Allah, aku redha. Sebab kita sedang belajar dalam kita sayang bahagian dunia ni, tapi kita sanggup redha dan melepaskan kerana mengharapkan balasan yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, sebab ini Engkau pilih aku ke syurga.
Tuan-puan sayang, kita tak tahu ya, mana satu amalan, mana satu jalan, mana satu laluan yang menjadi asbab Allah pilih kita ke syurga. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita dah dengar banyak cerita Nabi. Nabi sampaikan cerita yang benar. Bagaimana kadang-kadang dengan amalan. Contohnya Nabi pernah ditanya, bukan Nabi bertanya kepada malaikat. Ketika Nabi melihat, diperlihatkan ada pemuda yang sedang riang-ria di syurga. Lalu Nabi bertanya, apakah amalan pemuda tersebut yang menyebabkan dia masuk syurga? Lalu malaikat menjawab, pemuda ini pernah menghalang laluan di jalan. Subhanallah, boleh jadi pemuda ni memang solat, memang puasa, semua dia pemuda yang baik. Tetapi amalan mana yang menjadi asbab Allah memberikan rahmat kepadanya? Allah memberi rahmat kepadanya. Dan Nabi diberitahu amalannya adalah yang mendatangkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu dia dipilih masuk ke syurga. Sebab kita ni amalan sikit sangat, nak bergantung pada amal soleh kita nak masuk syurga tak layak. Tuan-puan sekalian, dosa lagi banyak pada amalan. Jadi, apa ujian yang Allah bagi, kita jadikan, ya Allah, aku redha, ya Allah, aku lepaskan, ya Allah. Kasih sayang yang hilang ini, apa yang hilang ni, ya Allah, mudah-mudahan ia menjadi asbab rahmat-Mu dan asbab ke syurga-Mu. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, kerana kita terlalu mencintai diri kita, mencintai nama kita, mencintai harta yang ada, mencintai orang-orang yang kita sayang, membuatkan bila kita diuji dengan orang yang kita sayang, kita diuji dengan kesihatan diri, kita diuji dengan barang-barang kita diuji dengan perniagaan yang kita sayang. Subhanallah, mampukah kita bertahan ketika itu bila mampukah kita mempertahankan cinta Allah melebihi daripada cinta dunia ni? Cinta kecintaan. Sebab Nabi sebut, kemusnahan umat akhir zaman kerana hubbud dunia, kerana terlalu mencintai bahagian dunia ini. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Saya nak cerita satu kisah. Semalam ada seorang wanita dah berkahwin lebih kurang 5 tahun. Jumpa saya, mula-mula dia tunjuk kuat lagi. Kawan sebenarnya, saya kenal. Nak kata rapat juga. Maksudnya, tapi dia adik daripada saya. Dia muda 10 tahun kot. Saya umur 40, dia mungkin dalam 30 saya rasa, ataupun 28 macam tu. Maksudnya kenalan di atas urusan. Lepas tu dia pun cerita, dia kata, Ustazah, dia tanya saya soalan macam ni, Ustazah, jahat ke saya? Kenapa ni dik? Jahat apa pula? Jahat tak saya, Ustazah? Apa dia? Kenapa cakap jahat ni? Saya nak minta cerai dengan suami saya. Saya nak bercerai dengan suami saya. Saya kata, saya jahat ke, Ustazah? Saya nak minta cerai. Saya pun terus tanya, kamu kahwin berapa lama? 5 tahun, Ustazah. Okey, kamu kahwin kerana aturan keluarga ke? Kamu bercinta? Kami kenal, kami bercinta, kami dan pilihan sendiri. Okey, apa punca kamu nak cerai? Apa punca? Lepas tu dia pun start nangis. Sebab sama ni saya jumpa dia happy go lucky je ni, yang buat lawak je ni. Selalu menceriakan saya juga. Gembirakan, Ustazah gini. Saya akan bertemu dengan orang yang saya cakap ni kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, ada urusan. Jadi lepas tu dia, tapi semalam memang berbeza. Dia cuba ceria, tapi saya tahu wajah dia sedang berduka. Lepas tu dia nangis. Dia kata, Ustazah, suami saya ni dah lama sebenarnya dah lama dia terlibat dengan zina. Dan suami pun tak nafikan, dan bukti semua jelas bagaimana dia selalu berzina di luar rumah. Selalu berzina. Lepas tu yang kedua, Ustazah, suami saya sebenarnya tak menjalankan tanggungjawab dia. Daripada awal kahwin sampai sekarang. Tanggungjawab nafkah zahir dan nafkah batin. Dari segi nafkah zahir, dari segi nafkah keperluan, semua saya sendiri. Dengan kerja saya ni lah saya tanggung semua. Saya bayar itu, bayar ini. Suami memang tak. Hari tu saya keguguran, saya dah mengandung 5 bulan, apa semua, kos-kos semua saya sendiri. Lepas tu nafkah batin, Ustazah, setahun ada 3-4 kali saja. Saya kata setahun 3-4 kali, bukan sebulan 3-4 kali bersama. Setahun dalam 3-4 kali je. 4-5 bulan baru sekali.
Saya bila dengar dia sebut begitu, saya kata, suami kamu zalim dengan kamu. Kamu tidak zalim. Kamu tidak zalim. Suami kamu zalim, menzalimi diri kamu, dan suami kamu menzalimi dirinya sendiri dan menzalimi diri kamu. Lepas tu saya sebut, tak pelik. Tak pelik. Kenapa suami tidak berkeinginan dengan kamu? Saya tak nak tanya lanjut kenapa sekian. Tetapi antara asbab kuat, sebab suami selalu berzina di luar, melakukan hubungan seksual yang haram. Maka yang halal, iaitu kamu sendiri yang halal ini, yang cantik elok ini, seolahnya terhijab, terhalang untuk dinikmati oleh suami. Sebab apa? Kamu wanita yang menjaga maruah diri. Kamu wanita yang baik. Kamu tutup aurat dengan baik. Dia tutup aurat dengan baik. Dan kamu jaga solat dan sebagainya. Tetapi suami, bila dia telah berzina di luar, dia telah menikmati yang haram, maka kamu yang halal dan suci ini terhalang untuk dia nikmati. Saya kata, kalau kamu pergi ke mahkamah mohon fasakh, kamu sebutkan berkaitan dengan suami tidak melaksanakan tanggungjawab nafkah zahir dan batin, itu dah kuat kukuh dah kamu dapat fasakh. Lepas tu saya tanya, pernah pukul? Dia kata pernah pukul. Kan tanpa pernah pukul. Lepas tu ada lagi sebab-sebab. Tuan-puan sekalian, wanita ini masih bersalah. Saya katakan apa? Saya kata, Dik, kamu jangan bertangguh. Kamu pergi segera ke Mahkamah Rendah Syariah. Kamu pergi segera dan kamu bagi tahu kepada suami sekarang supaya berpisah cara baik. Jika tidak mahu aib terbuka di mahkamah. Sebab kalau mohon fasakh, wanita ini akan ceritakan semua di hadapan hakim. Boleh jadi yang hadir sama. Tuan-puan sekalian, saya bercakap tentang perkara ni, saya dulu perunding cara rumah tangga, kaunselor. 4 tahun dan saya ketua unit runding cara ketika itu, pelbagai bentuk kes. Dan saya juga biasa tengok bagaimana kes dibicarakan di mahkamah. Kalau kes-kes seperti ini, bila dibicarakan dalam mahkamah, dia terbuka. Siapa pun boleh hadir. Kalau sekarang, contoh tuan-puan nak cari pengalaman, nak tengok macam mana kes fasah ke, cerai biasa ke, khuluk ke, tebus talak ke, apa-apalah. Anda boleh je pergi ke Mahkamah Rendah Syariah. Lepas tu anda kata boleh tak nak hadir, nak tengok perbicaraan. Sebenarnya anda dibenarkan. Bukannya dia takkan berkata ada keluarga ke dalam tu, ada kenapa ni. Tak. Saya pernah je pergi. Saya cuma kata saya nak belajar. Saya nak tengok bagaimana proses penceraian berlaku. Mereka buka je pintu, boleh masuk. Maksudnya sesiapa boleh masuk. Tapi bagi tahulah sebab apa. Bukan suka-suka. Jadi dalam tu kita akan tengok. Hakim akan panggil. Kalau fasakh, hakim akan tanya, sebab apa puan mohon fasakh? Permohonan fasakh adalah permohonan cerai daripada isteri. Dan fasakh itu adalah pembubaran perkahwinan dengan kuasa hakim. Suami tak nak. Suami cakap, saya takkan lafaz talak. Saya tak nak lepaskan dia. Tapi isteri ada bukti, ada saksi ataupun ada penjelasan yang kukuh. Lalu bila hakim dengar, oh, sebab-sebab yang isteri nyatakan dengan bukti-bukti, mungkin bukti screenshot telefon ke, gambar ke, apa ke, ataupun ada saksi yang menyaksikan, mungkin ahli keluarga. Maka ketika itu, walaupun suami kata saya tak nak ceraikan dia, saya tak nak lafaz talak, hakim yang akan membubarkan perkahwinan. Hakim yang akan menjatuhkan bahawa talak jatuh walaupun suami tak sebut apa-apa. Faham? Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi saya selalu akan guide wanita-wanita yang dizalimi seperti ini. Macam wanita yang saya jumpa semalam ni. Mungkinnya ada orang kalau tak faham, dia kata, Ustazah galakkan penceraian. Ustazah suruh galakkan perceraian. Saya akan jawab begini tuan-puan sekalian. Ada keadaan tertentu penceraian lebih baik. Ada keadaan tertentu perpisahan menyelamatkan. Subhanallah tuan-puan sekalian, berapa lama? Saya katakan kepada wanita ini semalam, saya cakap begini. Kamu berhak bahagia. Kamu layak bahagia. Dan kamu boleh bahagia dengan kamu bersendiri daripada kamu bersama dengan suami seperti ini sekarang. Lepas tu saya tanya, kamu dah berusaha dah pujuk, ajak suami, dakwah pada suami,
tegur suaminya tak semayang, selalu berzina semua, dah pukul dia, tak bagi nafkah zahir, tak bagi nafkah batin. Dah ustazah, 5 tahun saya cuba, sebenarnya ujian ni daripada awal tahun. Saya kata, kamu dah berusaha, kamu berusaha selama ini dalam tempoh ikatan perkahwinan. Sekarang kamu teruskan lagi usaha. Saya tak suruh kamu berhenti berusaha. Saya kata kamu teruskan berusaha, tetapi usaha kamu di luar ikatan perkahwinan. Tolong dengar apa yang saya sampaikan ni, biar faham. Saya cakap begini, kamu dah berusaha 5 tahun dalam tempoh perkahwinan dan suami tetap tidak berubah. Sekarang saya sarankan pula kamu berusaha lagi supaya agar suami berubah, tetapi di luar ikatan perkahwinan. Dia kata, apa maksud ustazah? Maksudnya sekarang, kalau kamu mahu berpisah, kamu tak rasa teruk sangat. Apa maksud ustazah? Kamu sebenarnya bukannya berputus asa, kamu cuba usaha cara lain. Mungkin dengan cara tu kamu lebih tenang sikit. Sebab dia sebut salah, nak mahu, padahalnya sebab dah kukuh sangat. Putuskanlah ikatan dengan orang yang menzalimi dirinya dan menzalimi ni. Maksud saya ialah, tuan puan, pengalaman saya, ramai, alhamdulillah, isteri berusaha dan tempoh perkahwinan tak berhasil, tak berjaya. Dan tempoh perkahwinan tak berjaya. Tetapi bila penceraian berlaku, suami betul-betul tersentak, suami betul-betul sedar, dan suami betul-betul insaf. Saya kata sekiranya dia betul-betul insaf, dia dah mula jaga solat, dia bertaubat. Ketika itu, kamu boleh rujuk kembali dalam tempoh 3 bulan, tempoh iddah, 3 bulan 10 hari, dan dalam tempoh 3 kali suci ataupun 3 kali suci, ataupun kemungkinan dia belum berubah dalam tempoh, boleh dirujuk. Kemungkinan dia berubah selepas itu, maka boleh kahwin lagi. Jadi tuan-puan sekalian, saya selalu gunakan ayat begini supaya perpisahan cara baik itu lebih dimudahkan. Sebab bila suami tak nak lepas sebab malu, maruah, macam mana apa family cakap, sebab ego dia. Dia bukan nak berubah betul, tetapi sebab ego dia, malulah kawan-kawan tahu aku bercerai. Walaupun dia zalim pada isteri dia. Kadang sebab kebanyakan lelaki tak nak lepaskan isteri cara baik, walaupun dia tahu dia tidak baik dan dia zalim pada isteri dia, sebab ego, paling utama sebab ego. Nanti malu dengan kawan-kawan, malu dengan ahli keluarga, malu dia dilihat sebagai loser, gagal kan, sekian-sekian. Saya kata caranya adalah kamu jawab macam ni. Kamu cakap macam ni, convince suami ni macam ni. Saya bukan tak sayang awak, ayat dia. Saya bukan nak terus, tapi saya dah berusaha 5 tahun. Boleh jadi kita berpisah cara baik dan kita jangan hebahkan. Tak ada yang tahu. Kalau nak rahsiakan pada keluarga pun rahsiakan. Nak rahsiakan, sebab pisah cara baik tak perlu nak bawa saksi, tak perlu. Di mahkamah suami lafazkan jatuh talak. Mana tahu ketika itu hati saya terbuka balik terima awak. Mana tahu awak berubah betul-betul. Jadi selama ni kita berusaha dalam tempoh perkahwinan, sekarang kita berusaha di luar perkahwinan. Selama ni dalam ikatan, kita berusaha di luar ikatan. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah banyak kes saya dulu bila dah bercerai, suami tu betul-betul tersentak. Dia selama ni ingat isteri tak berani buat. Dia selama ni ingat isteri tak boleh hidup tanpa dia. Tapi bila isteri nekat pergi ke mahkamah rendah syariah, isi borang perceraian, bila sampai dah surat kepada dia dan dia kena pergi. Kalau dia tak pergi, dia dikira menghina mahkamah. Sampai surat yang kedua dia tak ada juga, nanti ada polis akan datang, maksudnya keluar waran tangkap sebab dia menghina mahkamah. Mahkamah dah panggil supaya dia hadir tapi dia tak nak hadir. Jadi bila dah sampai surat mahkamah supaya dia hadir untuk kes pembicaraan penceraian, maka dia pergi. Dia kena pergi. Kalau mahkamah kena pergi, kalau tak sampai waran tangkap. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini akhir zaman. Kenapa penceraian itu perkara yang disyariatkan di dalam Islam? Penceraian yang dibenci oleh Allah adalah perceraian yang tidak ada sebab syariat. Suami baik, suami jaga solat, suami sekian-sekian, tapi isteri ni dah jatuh cinta pada orang lain sebab tu nak bercerai. Ini perceraian yang dibenci oleh Allah. Dan ini penceraian yang disebut boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Suami baik, solat, bertanggungjawab apa semua, tapi isteri ni jatuh cinta, curang, jatuh cinta dengan orang lain, lepas tu mohon cerai dengan alasan saya tak ada hati, saya dah tak ada perasaan. Mulalah dia akan sebut benda-benda yang tak sepatutnya. Ini yang dimurkai oleh Allah. Tetapi penceraian, saya bagi contoh kes tadi tu, penceraian yang sebenarnya perlu berlaku.
perlu berlaku perpisahan demi menyelamatkan wanita yang dizalimi ini. Subhanallah. Faham ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau orang tak faham penjelasan saya, dia akan kata ustazah menggalakkan perceraian. Tu apa saya, ini akhir zaman. Fitnah begitu berleluasa. Kita nak jaga diri kita pun susah. Lagi berada di bawah pimpinan lelaki yang selalu berzina, tak solat. Lepas tu saya cakap, lepas ni dek, kalau kamu dah nak jumpa, kamu sekiranya ada lelaki baik yang hadir dalam hidup kamu, kamu jangan tolak. Kamu jangan tutup pintu hati kamu. Walaupun 5 tahun ni kamu trauma dengan suami yang macam ni. Dengan syarat, saya bagi tahu dengan syarat, kamu siasat tentang solat, tu je. Kamu siasat tentang solat. Bab cari duit, itu boleh diusahakan. Handsome tak handsome, itu nombor 2. Tapi kamu kena pastikan dia adalah orang yang jaga solat. Dia pun mengaku, dia kata dulu saya terima suami saya ni, saya tahu dia tak jaga solat, tapi saya fikir dia boleh berubah lepas solat, lepas kahwin. Saya pun bacakan, Allah berfirman apa? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah seseorang daripada buat perkara mungkar. Walaupun ada orang itu solat dan buat lagi perkara mungkar, tapi dia tak tinggal solat, insya-Allah satu hari dia akan tinggalkan perkara mungkar tersebut. Tapi kalau dia tak solat dan dia buat perkara mungkar, sangat susah perkara mungkar itu untuk dihentikan. Boleh jadi dia akan berhenti umur 40, boleh jadi umur 50. Boleh jadi kerana dia sakit, dia akan berhenti membuat perkara kemungkar. Ataupun dia dah tua, dia dah tak mampu, ataupun dah tak ada duit nak langgang pelacur. Mungkin masa itulah dia akan berhenti. Subhanallah. Ataupun satu benda yang buruk sangat berlaku. Keinsafan datang daripada dirinya. Tetapi saya cakap, dek, kerana kamu tak kuat untuk dia berubah. Sebab berzina ni dia ada addiction dia. Pelacur bukan nikmat, seronok ataupun sedap melalui jalan zina tak sama. Sebab syaitan menambah lagi indah. Lepas tu itu yang saya nasihatkan. Saya kata, subhanallah, kalau kamu nak, saya tahu nasihat semalam, percaya belum berlaku. Saya cuma sebut sebab saya tak tahu saya akan jumpa dia lagi tak. Saya kata, kalau kamu nak menikah lagi, sebab orangnya pun cantik, sedap mata memandang, baik, saya rasa mudah-mudahan mungkin dia ada penggantian lebih baik. Saya kata, kalau tu kamu siasat satu bab solat. Macam mana kamu nak siasat? Kalau kamu kenal kawan dia, kamu tanya kawan. Kamu jangan tanya dia. Kamu jangan percaya pada, kamu jaga solat tak? Saya jaga solat, mesti solat. Tapi kalau kamu cuba cari kawan dia, tanya kawan dia, minta maaf saya nak tanya, kamu kawan kepada, contohlah nama laki tu, kamu kawan pada Sazali kan? Ya. Maaflah saya nak tanya, sebab kami ada plan untuk nikah dan saya nak berhati-hati je. Sazali orangnya macam mana? Dia jaga solat ke tak? Kalau kawan ni jawab, ui, Sazali ni bagus, bab solat, dia bagi pengalaman saya berkawan sama ni, dia seorang yang jaga solat, dia orang yang sangat bagus. Okey, terima kasih. Oh, indikator paling utama, ukuran adalah solat, tuan-puan sekalian. Soal, ada orang mengadu, ustazah, suami saya solat tetapi dia baran. Saya kata, insya-Allah, selagi mana suami solat, mudah-mudahan satu hari barannya kurang. Suami saya solat ustazah, tapi dia sekian-sekian, dia main perempuan. InsyaAllah, puan pilih nak berpisah ke nak bertahan? Oh, bertahan ustazah, saya ada anak-anak. InsyaAllah, sebab suami jaga solat, lama-lama dia akan tinggalkan. Sebab Allah berfirman, as-salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah. Solat itu akan mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Tuan-puan sekalian, masa saya nak kahwin, masa saya nak nikah, saya tak kenal suami saya tak kenal. Saya cuma dapat nama dia sahaja. Saya tahu nama dia ialah Fazli, ataupun nama penuhnya Tengku Fazli. Dan saya tak pernah jumpa depan-depan suami saya. Saya tak kenal dia in person. Siapa pernah dengar cerita saya tahu macam mana. Dan ketika saya istikharah dan saya terima dia, saya terimanya, saya tak tengok lagi macam mana rupa suami saya. Saya tak, maksudnya kami tak pernah jumpa, dan saya tak pernah tengok gambar. Dan ketika itu tak ada lagi smartphone yang boleh tukar gambar ni, tak ada. Tapi macam mana saya buat keputusan untuk terima? Perkara pertama yang saya buat ialah, saya memang mohon petunjuk, istikharah dengan Allah. Saya mohon petunjuk dengan Allah.
Lepas tu saya mohon, saya berusaha untuk tahu bagaimana dia melalui, pertama saya kata, ya Allah permudahkanlah untuk tahu siapakah dia ni. Saya ada nama dan saya tahu dia belajar di UTM, tu je. Allah takdirkan ni encik suami ni. Oh, encik suami, saya cerita pasal encik ni. Allah takdir, encik suami tadi dia keluar kejap, sekarang dia masuk. Allah takdirkan saya dah jadi topik ni, minta maaf ya, topik ni pula. Allah takdirkan masa tu saya pergi ada satu program, macam program jati diri macam tu. Program jati diri. Masa tu saya belajar dekat Kuza College, sekarang Uniza. Program jati diri ni bergabung dengan beberapa college dan universiti di Terengganu. Jadi masa tu suami saya dekat UTM. Masa tu saya pun program sekali, sehinggalah saya jumpa pelajar tapi perempuan daripada College Tati. Suami saya sebelum pergi UTM dia Tati dulu. Terengganu, apa encik? Terengganu Advanced Technical Institute Tati, yang berada di Kemaman kan. Lepas tu sebab saya masa ni encik suami saya dah approve saya, declare, dah mengorak saya lah macam tu lah, tapi tak pernah jumpa. Adalah ceritanya, nanti panjang cerita pula. Lepas tu Allah temukan saya. Lepas tu saya terus tanya, ada seorang wanita ni, kenal tak Tengku Fazli? Lepas tu dia terus sebut, dia kata, siapa tak kenal Tengku Fazli? Saya kenal Tengku Fazli. Oh, dia orangnya macam mana? Lepas tu dia kata, kenapa awak tanya? Tak ada apa, saya cuma nak kenal dia lebih baik je. Lepas tu dia kata, oh saya junior, Tengku Fazli tu senior, tapi dia dah sambung belajar buat master kat UTM. Orangnya macam mana? Oh, orangnya baik. Saya nak tahu pasal solat dia. Oh, dia orang jaga solat. Sebab dia pimpinan pelajar, dia selalu dengan surau. Saya dah lega. Saya tak tahu, saya tak ada minta nak tengok gambar ke apa ke. Saya cuma nak tahu pasal solat. Keinginan saya nak tahu pasal solat. Lepas tu Allah takdirkan pula, bila saya bagi tahu arwah ayah saya cuma nak tahu dia duduk mana je. Ayah saya tahu, nak tahu maklumat. Mak ayah saya bukan nak tahu kerja apa, dah ada kereta belum, ada rumah ke tak. Suami saya tengah belajar kot. Cuma ayah saya nak tahu dia duduk kat kampung mana je. Ayah saya dapat maklumat duduk kampung mana. Ayah saya cuba cari imam kampung tu. Ayah saya cuba cari imam kampung. Padahal tak kenal orang kampung mana. Ayah saya cuma nak tahu daripada orang kampung. Budak lelaki nama Tengku Fazli ni macam mana orangnya. Tu cara ayah saya siasat. Lepas tu dapat maklumat, oh budak baik. Kadang pergi surau. Maksudnya budak baik, dikenali dengan budak baik. Budak yang tak bergaul bebas, tak terlibat dengan perkara-perkara yang ni. Dan asbab itulah yang menjadi, padahal tak kerja, tak apa. Saya balik daripada Mesir, suami saya masih lagi buat master. Dua-dua tak kerja, tapi mak ayah yang penting, alhamdulillah kami adik-beradik, paling utama mak ayah akan siasat solat. Nak sebut tentang mas kahwin, mak ayah saya tak pernah letak. Mak ayah saya tak pernah letak berapa jumlah. Anak ada master ke, anak ada degree ke, ataupun bahkan ada adik-beradik saya doktor pun. Mak ayah saya, subhanallah, alhamdulillah, saya syukur. Yang paling utama agama. Yang paling utama. Sebab mak ayah saya selalu sebut begini tau, pasal rizki jangan bimbang, Allah akan bagi rizki orang yang berkahwin. Sebab itu mak ayah saya boleh terima berapa orang menantu yang masih belajar, yang belum bekerja. Mak ayah saya tak pernah letak syarat bekerja dulu baru masuk minang, tak. Berkenaan jumlah mas kahwin, hantaran, mak saya tak pernah letak. Mak saya kata berilah berapa pun jumlah, kami terima seadanya. Bukan nak kata mak ayah saya bukan orang, kalau ikutkan ayah saya orang businessman yang berjaya. Kalau dikira orang Terengganu memang kena. Mak saya seorang guru sains. Maksudnya bukanlah mungkin background orang kampung yang tak. Saya memang orang kampung, mak saya memang orang kampung. Tetapi orang yang berpendidikan, dan bukannya orang yang tidak melihat pendidikan itu penting. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana akhlak, bagaimana solat. Bab rezeki bukan menjadi satu titik ataupun satu penilaian. Tidak pernah lagi setakat ini mak ayah saya kata, kerja apa? Macam mana? Tak ada. Itu tak masuk langsung.
Bahkan beberapa orang menantu masa kahwin semua masih tengah belajar. Semua tengah belajar. Tapi alhamdulillah mak ayah akan support. Memula nikah dengan tak ada duit, mak ayah akan uruskan cari rumah sewa. Lepas tu bahkan mak ayah saya juga yang bantu kami buat beli kereta. Subhanallah. Jadi Masya Allah, sebab masa tu saya dah nak bersalin, lepas tu dah tak boleh naik motor, lepas tu bagi belanja bulanan, sehinggalah alhamdulillah bila saya mengandung 7 bulan suami saya dapat kerja jadi pensyarah di UniKN. Tapi mak ayah sangat yakin rezeki jangan bimbang, rezeki daripada Allah. Tapi Allah suruh berusaha cari pasangan yang baik. Paling utama bab solat je. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu ada hantaran 2,000, hantaran 3,000, mak ayah saya memang tak kisah pasal hantaran. Bahkan mak ayah saya cakap, hadiah letak dalam paper bag. Jangan bawa-bawa nak tunjuk bagi hadiah. Hadiah itu ikhlas daripada hati. Masa hari kahwin kan rombongan bawa hantaran. Mak ayah saya suruh masuk dalam paper bag. Hadiah tu bukan untuk ditunjuk-tunjuk. Itu cara mak ayah saya. Jangan ditunjuk-tunjuk nak ditayang-tayang atas ni. Sebenarnya boleh je bawa, tak ada masalah. Tapi saya cerita cara mak ayah saya didik kami 10 orang adik-beradik. Mak saya umur 61, ada cucu dalam 45 orang. Adik-beradik saya 10 orang, semua dah nikah kecuali seorang yang bongsu sedang buat medik. Tahun depan habis. Maksudnya 2 orang lah ada doktor. Jadi yang Aminah tu memang dah doktor lama. Yang saya nak sebutkan bagaimana ibu bapa memberi gambaran kepada anak, dan alhamdulillah memang barakah kata ibu ayah. Semua anak-anak rezekinya, maksudnya bukan nak kata semuanya rezeki baik-baik. Walaupun masa kahwin tak nampak lagi hala tuju tu, tak ada rumah lagi, tak ada kereta, semua kebanyakan macam tu. Maksudnya menantu lelaki memang tak ada, sebab 7 orang dia adik perempuan. Tapi mak ayah kata rezeki jangan difikir, rezeki urusan Allah. Allah akan bagi rezeki. Sebab dalam Al-Quran sebut rizki kerana perkahwinan, rizki kerana anak, dan rizki paling utama Allah berfirman apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Yang penting pesan mak, jaga solat, jaga ibadah, jaga aurat, jaga ikhtilat, jaga hubungan dengan Allah. Jangan bimbang Allah bagi rezeki. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Jadi, mak ayah saya bukan background pengajar Islam. Ayah saya businessman. Ayah saya orang berniaga. Ada banyak cawangan. Macam-macam bentuk perniagaan. Mak saya guru sains, guru fizik, mata pelajaran fizik. Tetapi kefahaman agama tuan-puan sekalian. Sebab ada orang ingat, saya ni mungkin mak ayah pun penceramah, pendakwah. Tidak. Tapi ayah saya, lepas itu ayah saya sangat mencintai dunia dakwah. Waktu yang sama perniagaan berjalan dan ayah saya juga menyampaikan dakwah melalui ceramah. Masya Allah. Okey, muslimin, muslimat yang dihormati, dikasihi, sekarang dah pukul 8.30. Sepatutnya kita masuk pengajian Riyadhus Shalihin kita. Jadi supaya masuk juga, esok sambung. Jadi saya akan bacakan juga. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tapi banyak dah ilmu yang kita dapat hari ni kan. Seronok dah walaupun cerita-cerita mungkin menjawab persoalan tuan-puan sekalian. Apa yang saya cerita wanita tadi yang nak berpisah dengan suami, lepas tu saya mula mukadimah apa semua tu, semua itu insya-Allah adalah satu ilmu, satu kesedaran, dan yang paling penting apakah tindakan kita selepas ini, Baik, muslimin muslimat, hari ini hari Selasa. Betul tak hari Selasa hari ini? Hari ini hari Selasa. Hari Selasa. Kejap. Hari Selasa 17 hari bulan 10 2023. Bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir. Dah habis dah bulan kelahiran Nabi, Rabiul Awal. Jadi kita dah masuk 2 Rabiul Akhir 1445 Hijrah. Okey, dan pada hari ini kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-17. Bab yang ke-17. Dan kita akan mulakan mukadimah dengan beberapa firman Allah. Kepada yang ada kitab yang sama dengan saya, Riyadhus Shalihin, anda boleh buka muka surat 160. Kita masuk bab yang baru, alhamdulillah. Dah selesai dah bab yang ke-16, iaitu mempertahankan sunnah-sunnah Nabi. Sekarang kita masuk bab yang ke-17, bab baru.
pada muka surat 160. Kepada sesiapa yang tak ada kitab, don't worry, anda tetap boleh hadir dan saya akan jelaskan dengan sebaik yang mungkin. Dan kepada yang ada kitab Riyadhus Shalihin tetapi versi yang berbeza, anda cuma cari bab yang ke-16. Sebab walaupun penerbitan berbeza, buku yang berbeza, kitab berbeza. Contoh, ada orang yang ada kitab ni, yang kecil ni. Yang kecil ni ada lebih kurang 5 jilid. So, muka surat of course tak sama. Anda cuma perlu cari bab yang ke-17. Jadi kita akan berada di topik yang sama. Kitab Riyadhus Shalihin disusun oleh Imam Nawawi, Hujjatul Islam, ulama besar mazhab Syafi'i. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini digunakan di seluruh dunia. Antara kitab paling masyhur menjadi rujukan di peringkat universiti, peringkat kolej, peringkat madrasah, pondok, pesantren, di peringkat sekolah, di pengajian-pengajian berkitab di masjid, di surau seluruh dunia. Antara kitab yang paling utama menjadi rujukan. Ia terkandung di dalamnya ilmu tasawuf, ilmu akidah dan ilmu ibadah. Subhanallah. Dan telah dialih bahasa beratus bahasa ataupun beribu bahasa, saya tak pasti. Tetapi tidak ada keraguan untuk kita menjadikan kitab ini sebagai pengajian tetap. Kepada siapa yang baru hadir, kuliah Riyadhus Shalihin ini setiap pagi bermula jam 7. Kadang berakhir 8.30, kadang berakhir pukul 9. Macam tadi, saya dah terheret sikit cakap-cakap, tetapi cakap bukan cakap kosong kan. Subhanallah, ada ilmu terkandung di dalamnya. Subhanallah. Jadi, kuliah kita, kelas ni, setiap pagi pukul 7, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, setiap pagi. Bila hari Jumaat, kita ada tadabbur Asmaul Husna. Kita gunakan kitab ni. Asmaul Husna, susunan saya, Asma' Harun. Mukhtasar Asmaul Husna. Ini. Jadi hari Jumaat ni kita akan sambung. Kita bicarakan hari itu Allah ya Khaliq, Allah yang Maha menciptakan. Ni. Masya Allah. Jadi hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita gunakan kitab Riyadhus Shalihin. Apa maksud Riyadhus Shalihin? Taman orang soleh. Jadi mudah-mudahan kita berusaha berada di taman orang soleh, iaitu kita baca kitab Taman Orang Soleh, kita jadi orang soleh. Kerana syurga itu kalau kita baca dalam Al-Quran semua dikaitkan dengan orang-orang yang soleh akan berada di syurga. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kita masuk bab yang ke-17, bab yang baru. Apakah tajuk bab yang baru ini? Bab kewajipan tunduk kepada hukum Allah dan apa yang diucapkan oleh orang yang diajak untuk itu, dan diperintah dengan kebaikan dan dilarang dari kemungkaran. Panjang bab. Saya ulang lagi sekali. Bab yang ke-17 ini iaitu bab kewajipan tunduk kepada hukum Allah. Pertama. Yang kedua, apa yang diucapkan oleh orang yang diajak untuk itu. Bab ini akan bawakan hadis-hadis apakah ucapan orang yang mengajak. Akan ucapan apa? Ucapan Nabi. Sebenarnya kita akan pergi pada hadis-hadis Nabi yang mana Nabi mengajak untuk mentaati perintah Allah, dan apakah yang Nabi sebut untuk melarang daripada melanggar kemungkaran. Jadi kita faham, walaupun ayat ni terjemahan ni macam susah nak faham sikit, yang mudah fahamnya begini. Kewajipan tunduk kepada hukum hakam Allah dan apa yang diucapkan oleh Nabi untuk mengajak kita kepada mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Masya Allah. Baik. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya baca kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Masya Allah. Sadaqallah azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang mulia. Subhanallah. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian, saya ulang lagi sekali.
Apakah yang dimaksudkan dengan firman yang saya bacakan tadi? Allah berfirman, maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. Allah berfirman, mereka tidak beriman. Bermaksud kita ni, mereka itu umat Nabi Muhammad. Kita ini tidak dikatakan beriman sebelum mereka, iaitu kita ni, sebelum kita menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka. Mereka tak rasa berat terhadap keputusan yang engkau berikan dalam apa yang engkau perselisihkan, dan mereka terimanya dengan sepenuh hati. Subhanallah. Firman Allah ini, Allah menyatakan, saya sebenarnya tak tahu berapa orang hadir dekat Facebook, sebab tadi ada gangguan tag online. Facebook ni dan berapa orang yang hadir tadi, Ustaz? Tadi TikTok tadi dah 5,000 lebih, Alhamdulillah. Berapa? 24. Yang paling tinggi? Paling tinggi daripada tadi? Ke sekarang tu? Oh, sekarang. Mungkin dah menurun sekarang. Ramai orang dah masuk kerja apa semua. Mungkin tadi sampai 3,000 je. Saya nak jumlahkan 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. Lebih kurang hampir 9,000 yang hadir. Masya Allah. Terima kasih ya. Saya sangat menghargai. Dah sampai 1.1 million. Terima kasih. 1.1 million. Terima kasih. Masya Allah. Okey, kita akan pergi kembali. Apa dia bukti keimanan kita? Allah berfirman, maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Jadi antara ciri-ciri orang yang beriman adalah apabila berlaku perselisihan pendapat, ada perselisihan di antara kita ataupun di antara alim ulama, perselisihan apa saja, lalu kita menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad sebagai rujukan. Macam mana kita nak jadikan rujukan Nabi bila berlaku perselisihan? Kita kena belajar sirah Nabi. Kita merujuk kepada hadis Nabi tentang perkara ni, apa dalil dia, apa rujukan dia. Pernah berlaku tak perselisihan ni di zaman Nabi? Lepas tu kita tengok sirah. Sehinggalah kita bila melihat ada petunjuk dalil Al-Quran dalam menyelesaikan gaduh dengan suami isteri contoh, gaduh pasal perebutan harta contoh, gaduh dengan anak contoh, pernah berlaku tak sekian-sekian, apa dalil? Oh, memaafkan sekian-sekian. Jadi Allah sebut sehinggalah mereka menerima dengan sepenuhnya apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itulah orang yang beriman. Lepas tu dia terima sepenuh hati. Dia mengalah, ego tu jatuh. Oh, pernah Nabi tegur rupanya apa yang aku buat ni memang salah. Macam tu. Kalau ikut ego, tak nak ngaku salah depan suami. Tapi bila baca hadis Nabi, dalil daripada Al-Quran, akhirnya terima sepenuhnya. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, penjelasan. Allah bersumpah bahawa seseorang tidak akan beriman sehingga ia menjadikan Rasul sebagai hakim dalam perkara yang menguntungkannya atau memberatkannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Masya Allah. Nabi kata, kamu tidak menjadi orang beriman selagi mana keinginan kamu ikut apa yang aku bawa. Masya Allah. Ayatnya adalah, sesungguhnya apa yang Rasulullah inginkan, itulah yang aku inginkan. Sesungguhnya apa yang Nabi suka, itulah aku suka. Dan apa yang Nabi benci, itulah yang aku benci. Ibarat begitu. Nabi sebut, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Nabi kata. Jadi kita ada banyak keinginan. Selari tak dengan apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi tunjukkan? Kita ada perkara yang kita benci, seiring tak dengan apa yang Nabi benci? Takut kita benci hawa nafsu, patut mengikut hawa nafsu, patutnya kita tak benci. Kita tak suka orang ni, tak suka orang ni, ikut Nabi tak? Tengok cerita Nabi, baca kisah Nabi, belajar daripada Nabi. Okey. Seterusnya firman Allah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم, yang bermaksud hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, lalu mereka berkata,
sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah golongan yang beruntung, dan mereka itulah golongan yang memperolehi kemenangan. Apakah maksud al-muflihun? Membawa keuntungan dunia dan akhirat, dan orang yang memperoleh kemenangan iaitu berjaya mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang apabila datang kepada kita perintah daripada Nabi, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, sampai kepada kita tentang perintah menutup aurat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, sampai kepada seorang lelaki berkenaan dengan kewajipannya memberi nafkah kepada isteri, kepada anak-anak, lalu dia sebut sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, sampai kepada kita tentang tanggungjawab seorang ibu dan ayah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, itulah sifat orang beriman. Dan apakah yang akan diberikan kepadanya? Allah sebut, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang akan diberikan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Berjaya apa? Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Di dunia dapat nikmat, di akhirat dapat syurga. Subhanallah. Mereka yang mana Allah berfirman, apabila idza du'u ila Allah, apabila mereka diseru, diajak kepada Allah, wa rasulih, dan diajak kepada Rasulullah, dan menjadikan Rasul itu sebagai hakim, sebagai tempat dirujuk, lalu mereka sebut sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jadi tuan-puan sekalian, adakah kita golongan tersebut yang mana ulaika humul muflihun, mereka itu golongan yang akan diberikan kejayaan dunia dan akhirat? Adakah kita umat Nabi Muhammad yang bila tahu sesuatu yang Allah perintah dan Nabi perintah, kita sebut sami'na wa ata'na? Ya, saya dengar dan saya taat. Tolak tepi kepentingan peribadi, tolak tepi keinginan hati. Kalau keinginan hati nak selahkan kecantikan diri, lagi-lagi bila tengok rambut lagi cantik, rambut sekian, oh body seksi, nak selahkan, tapi keinginan diri ditahan sebab sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Subhanallah. Contoh seorang suami, isteri nak buka aurat, sampai isteri kata, saya nak buka, kalau awak tak bagi saya buka, saya tak nak jadi isteri yang baik, saya akan memberontak, saya akan ni. Suami tetap bertahan, saya tak izinkan awak, saya tak redha awak buka aurat atas apa pun alasan awak. Alasan awak depression ke, alasan awak ini ke, saya sami'na wa ata'na, saya dengar ini adalah satu perintah, saya tahu ini perintah Allah dan saya taat. Suami dah berusaha, isteri buka juga aurat, maka suami tak berdosa lagi dah. Suami tetap dikira orang yang berjaya sebab dia melaksanakan tugasnya. Tetapi nak macam mana? Isteri tetap dengan pendiriannya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, inilah kata-kata yang sangat hebat orang beriman. Bila dia dengar perintah Allah, sami'na wa ata'na, aku dengar ya Allah dan aku taat. Bila dengar larangan Allah, sami'na wa ata'na, walaupun larangan itu benda yang kita suka, tapi ya Allah, aku dengar dan aku taat. Terus tinggalkan larangan Allah tanpa apa-apa alasan, tanpa bertangguh. Tahun depan lah, tunggulah nanti pergi umrah barulah nak pakai tutup lengan. Ramai orang perempuan pakai tudung tapi lengan nampak. Minta maaf ya, pakai tudung tutup lengan tapi stokin tak pakai, nampak kaki. Usahalah tutup aurat dengan sempurna, barulah hidup kita tenang. Sebenarnya ketenangan kenapa tak dapat, kenapa tak rasa, sebab kita masih berlawan dengan Allah, kita masih protes, kita masih ada konfrontasi dengan Allah. Subhanallah, mulut tak cakap ya Allah aku berlawan denganmu, tak, perbuatan menunjuk kita lawan Allah, maka hati kita tak akan tenang. Macam ginilah, kita ada gaduh dengan mak, tak tenang kan? Sebab kita tahu kita ada lawan cakap mak pun kecil hati, tapi kita ego, kita tak nak minta maaf dengan mak, sebab kita kata kita cakap suara tinggi tu sebab sekian-sekian. Subhanallah. Tapi dalam keadaan tertentu ada juga ibu yang menzalimi anak, ayah menzalimi anak, ada. Anak menzalimi ibu ayah ada, ibu ayah menzalimi anak ada. Jadi dalam hal-hal begini, ibu ayah pun kena tundukkan diri, tawaduk,
Jangan terlalu menggunakan kuasa sebagai ibu dan ayah sampai melanggar hukum Allah. Okey, tuan-puan sekalian, penjelasan sikit. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahawa ucapan orang-orang mukmin apabila diajak kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya berbeza dengan ucapan orang munafik. Kerana sesungguhnya orang-orang munafik ketika diajak kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, mereka berpaling. Apabila kebenaran yang menguntungkan mereka, maka mereka mahu lakukan. Sedangkan orang-orang mukmin, dia akan berkata, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na, walaupun apa yang mereka taatkan itu merugikan mereka. Walaupun kemungkaran yang dia tinggalkan itu merugikan mereka. Di antara hadis-hadisnya dalam pembahasan ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang disebutkan pada permulaan bab sebelum ini, iaitu Nabi SAW bersabda, apabila aku melarang kalian tentang sesuatu, maka jauhilah. Apabila aku perintahkan kamu sesuatu, maka lakukanlah. Dan masih ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kewajipan taat kepada Allah dan Rasulnya. Tuan-puan sekalian, esok kita akan baca hadis yang pertama dalam bab ini. Dan hadisnya sangat menarik. Sangat menarik. Saya dah pernah baca hadis ni dan saya pernah syarahkan hadis ini. Hadis ini berkaitan bagaimana seorang sahabat Nabi rasa tak mampu nak taat perintah Allah. Pernah tak kita rasa macam tu? Rasa tak mampu nak taat perintah Allah. Rasa beratlah segala perintah Allah ni. Subhanallah. Tak mampu nak istiqamah dan sebagainya. Jadi besok kita akan bacakan dan kita akan kupas berkenaan dengan hadis yang mana sahabat Nabi pernah juga pergi mengeluh dan mengadukan kepada Rasulullah. Rasa berat sangat nak mentaati segala perintah-perintah Allah dan nak meninggalkan larangan Allah ini. Dan apa jawapan Nabi kepada sahabat Nabi tersebut? Jawapan Nabi sangat bijak, sangat indah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap, sehingga bertemu lagi pada pagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pejuang tap-tap 1.2 million tap-tap terbaik sahabat-sahabat di TikTok. Terima kasih sahabat di FB. Dengan sekarang memang kami kena sekat sebab isu saudara kita di sana. Kena sekat macam-macam, tak ada ni. Tak boleh nak bagi star. Yang bagi gift, semoga Allah kembalikan semula sumbangan anda itu. Kemudian ada yang komen non-stop, yang bagi emoji non-stop, semua itu menguatkan engagement dan menaikkan reach kita punya media ataupun kita sebut medan dakwah, media sosial kita ini. Anda semua adalah kita sebut dakwah fighter. Dakwah fighter. Dakwah fighter iaitu pejuang dakwah. Walau saya berjuang dengan cara saya menyampaikan, anda berjuang dengan cara anda hadir, dan ada lagi yang berjuang dengan cara bagi emoji, bagi gift, bagi komen, bagi share link, share live. Semua itu dikira amal soleh kerana kita pergi menjurus kepada kekuatan media dakwah kita ini. So, dakwah fighter sekalian, teruskan perjuangan kita dengan cara masing-masing, mengikut kadar kemampuan masing-masing. Sekian, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan sekalian, ini bunga hidup tau. Alhamdulillah. Ada orang hadiahkan. Siapa? Kak Zu. Cantik kan bunga hidup. Dan dia boleh hidup dalam rumah. Saya nak kata first time kan terima buku orkid hidup. Mula-mula saya terima, saya ingatkan bunga palsu macam orkid-orkid yang lain saya terima. Sebab ini kan design yang kalau orkid-orkid palsu. Rupanya hidup. Anda boleh nampak ni. Yang dah lusuh ni. Yang dah apa ni. Dia dah berusia sebulan. Dah berusia sebulan. Hampir sebulan dah. Cantik kan? Sama daun ni pun daun hidup. Masya Allah. Jadi terima kasih Kak Zuria Siking. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.